Selamat datang kepada semua yang baru hadir. So petang ni kita ada live dekat Facebook dan juga Webex. Bagi yang belum di pautan tu silalah masuk. Petang ni saya Zahira binti Zainal Abidin selaku MC untuk program kali ini. Mengendalikan satu sesi perkongsian yang bertajuk Kesatuan dan Anda. Pada petang ini penceramah undangan kita ialah Encik Syed Alwi bin Sulaiman, seorang penolong jurutera di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Beliau juga adalah Setiausaha Agung Kesatuan Kaki Tangan AM UTM dan juga Bendahari QPEX Negeri Johor. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, tanpa melengahkan masa, saya persilakan Encik Syed Alwi untuk memulakan perkongsian beliau yang bertajuk Kesatuan dan Anda. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Rabbi sadri wa yassir amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Selamat petang diucapkan kepada semua penonton di Webex dan juga di FB. Pada petang ini saya akan berkongsi dengan anda semua mengenai apakah fungsi kesatuan dan apakah peranan anda sebagai ahli kesatuan, dan juga apakah itu QPEX. Okay, ramai staff yang tidak tahu mengenai fungsi menjadi ahli kesatuan. Jadi pada hari ini saya akan kupas serba sedikit mengenai apakah kelebihan untuk bila anda menjadi kesatuan. Okey, saya mulakan. Baiklah, di UTM kita ada kesatuan sekerja, iaitu Kesatuan Kaki Tangan AM Universiti Teknologi Malaysia, dikenali sebagai KKA UTM lah. Jadi saya ceritakan serba sedikit mengenai sejarah KKA UTM. Tarikh ditubuhkan di Kesatuan Kaki Tangan AM UTM adalah pada 28 Jun 1989 dengan nombor pendaftaran 643. Okey, kita ditubuhkan di bawah pemantauan Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Kerja Johor, iaitu di bawah Kementerian Sumber Manusia. Jadi nombor pendaftaran 643 itu adalah nombor pendaftaran di JEK, Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Kerja Johor, dan ditubuhkan di bawah Akta Kesatuan Sekerja 1959. Jadi ini adalah carta organisasi bagi tahun 2018 dan 2020. Cuma ada perubahan di Timbalan Presiden, di mana Tuan Haji Zainal Abidin Hassan telah bersara dan sekarang ini adalah Encik Hairuddin bin Muhammad Idris yang bertugas di pengurusan Makmal Universiti UTM Kuala Lumpur. Jadi itu adalah carta organisasi Kesatuan Kaki Tangan AM UTM. Kita ada 15 anggota jawatan kuasa. Baiklah, peranan kesatuan sekerja yang pertama adalah bagi mencapai matlamat supaya semua pekerja menjadi anggota kesatuan bagi memajukan kepentingan ahli dalam perkara perhubungan, perusahaan, kemasyarakatan dan pengetahuan. Yang kedua adalah bagi memajukan kebajikan ahli-ahlinya dari segi sosial, kebendaan dan pendidikan menurut lunas undang-undang. Yang ketiga, bagi menganjurkan dan menekan khusus dialog, seminar dan sebagainya untuk kebajikan ahli-ahli kesatuan dan para pekerja amnya. Baiklah, apa yang gabungan Kesatuan Kaki Tangan AM UTM? Kita bergabung dengan 3 kesatuan yang besar. Yang pertama adalah GAKUM. GAKUM adalah terdiri daripada Gabungan Majlis Presiden dan Setiausaha Kehormat Kesatuan Kaki Tangan Universiti Malaysia, iaitu semua IPTA mempunyai kesatuan pekerjanya sendiri. Jadi gabungan 20 IPTA ini kita namakan sebagai GAKUM. Presidennya pada masa sekarang adalah Presiden Kesatuan Kaki Tangan Umum UiTM, Tuan Haji Zulkifli bin Muhammad. Hari ini beliau ada di UiTM Gunung Terengganu kerana ada mesyuarat agung kesatuan di sana. Yang gabungan kedua adalah QPEX, di mana Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam. Ini adalah gabungan terbesar semua kesatuan sekerja di dalam Malaysia bagi perkhidmatan awam. Bagi swasta pula adalah MTUC, dia berlainan. QPEX boleh hantar memorandum, boleh mogok, boleh membuat perundingan sehingga ke Perdana Menteri lah.
So gabungan KIPEK adalah ada dua, satu KIPEK kebangsaan dan juga KIPEK negeri-negeri. Setiap negeri ada KIPEK dan kita KKUTM di bawah KIPEK negeri Johor. Okey, yang ketiga, gabungan ketiga yang KKUTM sertai adalah Majlis Bersama Kebangsaan Sains dan Teknologi, di mana Majlis Bersama Kebangsaan Sains dan Teknologi ada tiga platform. Satu, MBK dipanggil, yang kedua Sains dan Teknologi bagi pihak pekerja, yang ketiga adalah bagi pengurusan dan profesional. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Majlis Bersama Kebangsaan inilah yang duduk bersama JAMA JPA, yang berdialog, yang menghantar kertas kerja, yang berbincang segala kenaikan pangkat, allowance, apa-apa yang imbuhan yang tuan-tuan dapat sekarang ni adalah hasil usaha daripada Majlis Bersama Kebangsaan, dan ahlinya adalah juga kebanyakannya ahli mesyuarat MBK adalah yang terdiri daripada ahli jawatan kuasa KIPEX juga, dan mereka lah yang akan berbincang dengan JPA yang akan berdialog. So apa-apa isu yang kita bawa, isu kenaikan pangkat ataupun isu kenaikan gaji atau isu kenaikan nak beri allowance apa-apa semua, MBK ni lah akan bawa. Di mana di pihak MBK ada dalam 20 ke 30 orang jawatan kuasa, di pihak JPA ada 50 orang. So JPA ni biasanya apa kita hantar pun dia akan deny, dia akan menolak, dia nak justifikasi yang kukuh, okey, mengenai apa-apa saja tuntutan daripada MBK. KIPEK adalah payung, maknanya KIPEK yang menggerakkan sebarang tuntutan lah, yang buat press conference dan sebagainya. Di peringkat Gakum, Tuan Haji Azmi bin Rais, iaitu Presiden Kesatuan Kegiatan UiTM, merupakan dulu di pemangku setiausaha kewangan atau dipanggil bendahari lah. Sekarang ni dipanggil bendahari Gakum lah. Okey, di peringkat KIPEX pula, Tuan Haji Azmi bin Rais merupakan ahli Majlis Kongres KIPEX Kebangsaan. Majlis Kongres bermaksud kita ada hampir 120 atau 200 kesatuan yang bernaung di bawah KIPEX, dan setiap kesatuan ada seorang wakil yang akan menghadiri mesyuarat bersama KIPEX, dipanggil mesyuarat Kongres KIPEX yang diadakan setahun 2 kali. Dan Tuan Haji Azmi bin Rais merupakan ahli jawatan kuasa KIPEX negeri Johor, manakala saya merupakan bendahari KIPEX negeri Johor. Okey, di peringkat Majlis Bersama Kebangsaan, saya dan Presiden Tuan Haji Azmi bin Rais serta saya merupakan ahli Majlis Bersama Kebangsaan. Baiklah, ini ada peranan kesatuan di peringkat UTM. Okey, semua yang pertama ahli tetap Majlis Bersama Jabatan, ahli jawatan kuasa pengurusan mesyuarat universiti, ahli tetap jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan pekerjaan peringkat universiti, ahli tetap jawatan kuasa perumahan universiti, ahli jawatan kuasa mesyuarat perubatan universiti, ahli jawatan kuasa penentuan harga makanan di universiti, jawatan kuasa larangan merokok dalam kampus, jawatan kuasa induk hari keluarga UTM, dan kesatuan kita merupakan pemerhati dalam mesyuarat penilai panel dasar pemisah, iaitu exit polisi, di mana kesatuan Kakitangan Am dan juga Persatuan Kakitangan Akademik PKA akan dipanggil duduk dalam mesyuarat exit polisi tersebut. Dan sebagai kesatuan, kami berdua iaitu PKK dan PKA tidak boleh bersuara sepanjang mesyuarat penilai panel dasar pemisah. So semasa soal siasat ataupun mesyuarat diadakan, kami hanyalah pemerhati di dalam mesyuarat exit polisi. Baik, ramai yang tak tahu apa itu kesatuan dan apa itu persatuan. Persatuan didaftarkan di bawah Akta Persatuan dan Pertubuhan, iaitu di bawah ROS, Pendaftar Pertubuhan Malaysia. Okey, pertubuhan bermaksud sejenis perkumpulan gabungan atau yang digerakkan oleh individu yang mempunyai tujuan matlamat yang sama, merupakan pertubuhan sosial. Tiada hak berunding dengan kerajaan kerana ianya adalah persatuan. Okey, mereka tiada hak untuk berunding dengan kerajaan berkaitan dengan gaji dan juga syarat perkhidmatan. Mereka hanya boleh merancang dan melaksanakan aktiviti dan kegiatan berkumpulan, berkongsi pengetahuan dan pengalaman dalam bidang yang dimati dan digemari, menetapkan matlamat yang dipersetujui dan laksanakan bersama, berkongsi sumber dan peralatan, mewujudkan peluang untuk mengembangkan bakat dan potensi kepimpinan, mewujudkan wahana kepada ahli agar bakat dan potensi dapat ditingkatkan. Okey, kesatuan pula beza dia. Didaftarkan mengikut Akta Kesatuan Sekerja. Kesatuan mempunyai hak seperti mengambil tindakan perusahaan, mogok, piket, hak perundingan dengan kerajaan, menuntut gaji dan syarat-syarat perkhidmatan yang lebih baik serta menjaga kebajikan ahli. Ianya merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, bersifat bebas, terbuka, independen, demokratik dan bertanggungjawab.
memperjuangkan, membela serta melindungi hak kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, memperjuangkan kondisi kerja dan upah yang lebih baik, memberi perlindungan terhadap perlakuan yang adil, tidak adil, memberikan edukasi, bantuan nasihat, bantuan guaman, mempromokasikan demokrasi dan mempromosikan perdamaian dan kemerdekaan serta mempersatukan para pekerja. Ini adalah perbezaan antara persatuan dan kesatuan. Jadi ada yang staf yang tak faham, ingatkan kesatuan pun macam persatuan juga. Sebenarnya ada beza ya. Baik, di dalam Kesatuan Kintangan Am ada beberapa jawatan kuasa atau bairo. Dipanggil bairo. Pertama, bairo aduan yang dianggotai oleh Tuan Presiden dan saya sendiri selaku setiausaha. So, jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan ada mempunyai sebarang masalah di tempat kerja, jangan simpan dalam hati, pendam perasaan, jadi murung, jadi mudi. Jadi datanglah berjumpa dengan kami. Kami insyaAllah akan mencuba menyelesaikan. Jadi tujuan bairo aduan itu bukan untuk menerima dan meneliti sepenuhnya aduan yang disalurkan oleh ahli kepada KKATM. Kita ada beberapa kes yang kita pernah selesaikan. Ada staf yang hampir nak kena berhenti, kita pergi jumpa dengan pengurusan. Alhamdulillah staf tersebut dapat disambung perkhidmatannya. Kerana polisi universiti 3 tahun ataupun 2+1 kalau tak silap saya. Adalah, kalau tak confirm, maka memang UTM tak akan ambil sebagai pekerja lah. So yang kedua, jawatan promosi dan perhubungan yang diketuai oleh Cik M. Zulkifli dan Cik Nazrullah bagi menyalurkan aktiviti dan apa-apa makluman dan berita mengenai KKUTM kepada umum. Ketiga, jawatan kuasa kebajikan yang diketuai oleh Puan Sadida. Puan Sadida adalah bersara. Puan Sanisa, Cik Hairudin dan Siti Saadia menggunakan semangat-semangat yang dibentukkan kepada ahli yang layak mengikut peruntukan yang telah ditetapkan. Jawatan kuasa latihan bagi merancang dan melaksanakan latihan berbentuk kursus, ceramah, seminar dan bengkel kepada ahli mengikut skim dan grade jawatan. Untuk pengetahuan tuan-tuan perempuan, kami sebagai kesatuan kena jaga 22 skim. Skim J, skim C, skim B, skim S. Ada bermacam-macam skim di bawah jawatan kuasa latihan. Semua skim kita nak kena tengok dia punya laluan kerjaya macam mana, kenaikan pangkat macam mana. Seterusnya adalah jawatan kuasa ekonomi yang diketuai oleh Encik Azman dan Encik Osman Kasmuni bagi merancang dan mengadakan aktiviti bagi meningkatkan ekonomi kesatuan. Seterusnya unit insurans dianggotai jawatan kuasa oleh Encik Ramlah, Encik Nur Zaliza dan Encik Sarihudin Abdullah. Di dalam kesatuan kita ada menguruskan insurans, iaitu insurans takaful kasih satu Kipex. Yang ni insurans lebih pada simpanan dan ada beberapa faedah dan benefit ya. Dan juga baru-baru ni kita juga ada menguruskan insurans Kipex Care. Yang tu medical card lah. Yang tu dia bukan simpanan, dia burn lah medical card. Kemudian kita ada jawatan kuasa KKATM di UTM Kuala Lumpur, iaitu yang diketuai oleh Encik Hairudin bin Muhammad Idris, iaitu naib presiden bagi Kesatuan Kintangan Am UTM. Beliau bertanggungjawab tentang hal ehwal ahli di kampus Kuala Lumpur. Seterusnya kita ada jawatan kuasa UTM Paguh yang diketuai oleh Puan Siti Saadia binti Ismail. Beliau bertanggungjawab mengenai hal ehwal ahli di UTM Paguh. Yuran keahlian Kesatuan Kintangan Am, pendaftaran kali pertama adalah RM3. Yuran bulanan adalah sebanyak RM5 sebulan. Okey, dan kami sebagai jawatan kuasa KKUTM ada jawatan kuasa latihan. Kami memperuntukkan sebanyak RM2,000 setahun kepada setiap skim atau grade yang bernaung di bawah kesatuan. Iaitu grade-grade macam grade J, grade C, grade S, grade B. Bolehlah membuat bengkel atau seminar. Biasanya bengkel lah, bengkel laluan kerjaya dan sebagainya. Dan kesatuan akan memperuntukkan sedikit perbelanjaan untuk skim mengadakan bengkel. Okey, baiklah tuan-tuan, kumpulan sokongan 1 dan 2 iaitu grade 40 dan ke bawah sahaja yang boleh menganggotai Kesatuan Kintangan Am UTM. Taraf jawatan tetap dalam kontrak, boleh jadi ahli, tidak ada masalah. Setakat ini jumlah ahli KKUTM adalah seramai 1,235 orang setakat Ogos 2020. UTM KL, Paguh dan UTM KL dan Paguh serta UTM JB. Ini adalah faedah dan sumbangan kepada ahli apa yang KKUTM boleh beri. Okay, yuran anda tu kita akan berikan kepada hayat kematian, anak cemerlang, masuk wad, bencana alam, persaraan dan juga bagi ahli yang menunaikan haji. Baiklah,
Wang kesatuan hanya boleh digunakan untuk membayar gaji dan allowance pegawai-pegawai pekerja-pekerja kesatuan jika ada lah. Ada setengah kesatuan di universiti-universiti lain mereka mempunyai kerani ya. So kesatuan boleh membayar bagi kerja yang dilakukan. Pentadbiran kesatuan contohnya macam kita buat meeting, ada makanan untuk mesyuarat dan sebagainya dan juga allowance hadir meeting. Pendawaan atau prosiding undang-undang, pertikaian perkhidmatan, pertikaian perusahaan, ganti rugi atau pampasan kepada anggota kesatuan. Selain itu, allowance kepada anggota tanggungan akibat kematian atau peristiwa, penyakit, kemalangan, ketiadaan pekerjaan, yuran gabungan, tambang, kerugian menguruskan kesihatan, penerbitan majalah atau surat berita, aktiviti sosial atau bukan, premium insurans dengan kelulusan ketua pengarah kesatuan sekerja. Hanya kalau macam kesatuan nak berurus niaga dengan pihak insurans, perlu menghantar permohonan dan mendapat kelulusan daripada ketua pengarah kesatuan sekerja Malaysia. Tuan-tuan, ini saya tunjukkan borang sumbangan ahli apa yang tuan-tuan boleh tuntut sebagai seorang anggota kesatuan. Sekiranya anak tuan-tuan dan perempuan cemerlang di dalam peperiksaan UPSR atau PT3, SPM atau STPM atau diploma atau sijil tinggi agama Malaysia, boleh tuntutlah seandainya anak-anak tuan-tuan dan perempuan cemerlang. Kemudian kita juga beri bantuan kepada bencana alam. Sekiranya ada rumah tuan-tuan ada ribut ke banjir terbakar, kita bagi bantuan RM200. Sekiranya masuk wad selama 4 hari 3 malam sekali setahun, RM50 sumbangan. Sekiranya anda sebagai ahli kesatuan alam bersara, setelah 3 tahun menjadi ahli, kita akan memberi sumbangan sebanyak RM200. Sekiranya anda pekerja kontrak, telah tamat kontrak dengan 3 tahun kan, kita bagi RM50. Dan jika ahli hendak pergi menaik haji, kesatuan akan menyampaikan sumbangan sebanyak ringgit Malaysia RM100. Perkahwinan, bagi kali pertama saja kita sumbang RM50. Perkahwinan kali kedua, ketiga, keempat, kita tak layan. Seandainya ahli ataupun suami atau isteri atau anak atau ibu bapa kandung meninggal dunia, ini adalah sumbangan-sumbangan dia. Jika ahli adalah sebanyak RM200. Suami atau isteri atau pasangan ahli atau anak meninggal, kita akan beri RM100. Ibu bapa kandung kita bagi RM50 lah. So borang ni kalau ni boleh dapatkan daripada saya. Macam nak next slide sekejap ya. Kemudian baiklah. Ini adalah antara kejayaan Kesatuan Ketenangan UiTM, antara tuntutan dan ni. Yang pertama, bridging program pembantu makmal C17, C22 dan C26 kepada jawatan penolong pegawai sains grade C29. Bridging program ni di mana satu modul khusus diadakan, jadi staf kena hadir pada setiap hari Jumaat atau Sabtu. Kalau dulu Sabtu Ahad, dia staf datang ke kelas, dia kena belajar lah. Dia punya taraf dia seperti macam diploma. So banyak universiti yang staf pembantu makmal yang grade C17, C22 mengambil bahagian dalam bridging program tersebut dan mereka melalui peperiksaan yang dijalankan. Setelah lulus, maka mereka akan ditawarkan kepada jawatan penolong pegawai sains C29. Dan program bridging program ni masih lagi berjalan. Ini adalah hasil usaha mantan Presiden QPEX yang lepas, iaitu Datuk Omar Osman, di mana beliau merupakan Presiden Kesatuan Kekitangan UPM pada masa tersebut, pada masa dahulu sewaktu bridging program ini hendak dilaksanakan. So hasil inisiatif beliau dan beberapa orang lain, maka bridging program diadakan bagi menukar lantik, iaitu berganti penolong pembantu makmal kepada penolong pegawai sains. So ini antara kejayaan kesatuan. Yang kedua, tuntutan allowance hari hidup kuala daripada RM250 kepada RM300. Yang mana kesatuan bawa kepada pengetahuan kerajaan lah melalui QPEX. Jadi semua diseragamkan dari RM250 ke RM300. Kemudian tuntutan rawatan pergigian. Kalau dulu untuk staf sebanyak RM500 saja, walaupun suami isteri bekerja di UiTM, hanya RM500 saja. Jadi kesatuan bawa dalam mesyuarat bersama jabatan, mesyuarat majlis bersama jabatan
Mesyuarat tersebut dipengerusikan oleh yang berbahagia Datuk Naib Chancellor. Kesatuan mengemukakan cadangan, boleh tak staf UTM, suami isteri berstaf UTM, dua-dua staf UTM, seorang 500 ataupun RM1,000 bila digabung lah. So, jadi Datuk NC pun bersetuju dan kita pun telah melaksanakannya. Jadi peruntukan pergigian seandainya anda dan pasangan merupakan staf UTM adalah RM1,000 setahun. Ramai yang tak pakai tuntutan pergigian ni, dia ada allocate, silap saya berapa juta dia ada allocate untuk satu UTM. So, jadi di mana kita perlu membayar sendiri dahulu di klinik, kemudian dapatkan resit serta cop doktor di borang yang disediakan oleh pihak BPO, tampal resit yang tuan-tuan dah bayar kat situ, kemudian berurusan dengan pihak BPO lah untuk tuntutan semula. Kemudian antara tuntutan yang telah berjaya memperolehi peruntukan membaik pulih pintu gerbang UTM Skudai, JB, pintu gate utama. Okey, dahulunya telah diluruskan sebanyak RM300,000 oleh Datuk NC dahulu, tetapi tidak dilaksanakan lagi sehingga sekarang, cuma dilurus dalam minit mesyuarat lah. Jadi Kesatuan berharap perkara ini akan diambil maklum semula oleh universiti pada satu hari nanti. Kemudian okey, pada tahun 2013 di mana berlaku pertukaran atau tukar lantik juruteknik daripada J17, J19 itu kepada J29. Jadi di UTM ada beberapa orang, UTM KL dan UTM JB, 14 hingga 15 orang yang tidak boleh dilantik ke J29 kerana mereka ada diploma teknologi maklumat, di mana syarat untuk mendapat jawatan penolong jurutera J29, staf perlu mempunyai diploma kejuruteraan. Okey, kena ada perkataan kejuruteraan di diploma mereka. Jadi sekiranya tiada, maka dia tak dapat J29, penolong jurutera J29. Jadi Kesatuan telah mohon kepada universiti, jadi universiti pun telah bantu melalui Cik Maimunah, di mana beberapa jawatan telah dijumutkan dan mereka yang tidak naik ni, ada juruteknik J19-20 ni, mereka ada diploma tetapi diploma teknologi maklumat. Jadi mereka ditawarkan kepada skim penolong pegawai, sistem penolong pegawai teknologi maklumat F29. Jadi daripada J, dia orang tukar skim kepada F dan mereka kena buat assessment selama 2 minggu. Mereka ni ada dia punya ujian apa semua sebelum berjaya ditukar lantik ke penolong pegawai teknologi maklumat F29. Yalah, apa yang ingin saya katakan, peranan anda sebagai ahli kesatuan. Yang pertama, membantu mempromosikan kesatuan kegiatan UTM. Tolong promosikan kepada kawan-kawan sekerja anda yang masih lagi belum menjadi ahli. Di mana bila menjadi ahli, suara kita kuat, universiti akan dengar suara kita. Kalau kita seorang-seorang bawa tuntutan, kalau kita seorang-seorang pergi bawa kita punya masalah, mereka sukar untuk melayan. Tetapi apa-apa tuntutan, apa-apa ni, kalau tuan-tuan dan puan bawa melalui kesatuan, insya-Allah benda ini akan diambil berat oleh universiti atau majikan. Yang kedua, saya minta sebagai ahli kita prihatin aktiviti kesatuan dan menyertai aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh kesatuan. Kita ada kadang-kadang kita buat seminar, ada bengkel dan kita menyemput penceramah luar, untuk memberi ilmu kepada ahli-ahli. So kita minta peranan anda sebagai ahli kesatuan untuk menyertai aktiviti, di mana untuk makluman tuan-tuan dan puan, sebarang aktiviti kesatuan kaitan dengan UTM adalah aktiviti rasmi dan mendapat pelepasan daripada Ketua Jabatan. Biasanya Ketua Jabatan akan memberi pelepasan kerana ianya merupakan aktiviti di bawah kesatuan. Kesatuan diletak di bawah Jabatan Pendaftar. Yang ketiga, peranan anda sebagai ahli kesatuan bagi membantu majikan untuk menyedia atau membawa isu peningkatan kerjaya dan faedah dalam perkhidmatan awam. Yang keempat, membantu kesatuan jika ada staf mempunyai salah faham mengenai fungsi kesatuan. Ramai orang salah tafsir fungsi kesatuan. Kenapa nak bayar RM5? Aku tak bayar pun aku dapat. Mereka yang tidak menganggotai kesatuan, dia macam tumpang tuah lah orang kata. Sebenarnya tak bagus. Menurut Presiden KKUTM, ada orang lain bayar yuran sebagai ahli kesatuan, ada sekelompok tidak bayar. Tetapi apa-apa tuntutan kita yang berjaya,
adalah hasil usaha sumbangan daripada yuran tuan-tuan kawan-kawan kita yang menjadi ahli. Jadi saya menyeru dan merayu siapa-siapa yang belum menjadi ahli kesatuan, jadilah ahli kesatuan kita dengan supaya suara kita menjadi kuat dan suara pekerja didengar oleh majikan. Okey. Yang kelima, rujuklah kepada kesatuan jika ahli menghadapi masalah di tempat kerja. Okey, jangan seperti saya kata, jangan simpan. Kita ada prosedur dia, ada borang dia, datang jumpa dengan presiden atau saya sebagai setiausaha, cerita apa masalah, seandainya kita boleh selesai, kita boleh selesaikan. Banyak masalah yang kesatuan telah selesaikan untuk pengantuan tuan-tuan dan puan-puan. Cuma kita tak boleh cerita secara umum lah. Okey, yang keenam, memaklumkan kepada kesatuan sebarang berita mengenai ahli yang ditimpa musibah, bencana, sakit atau meninggal dunia. Kadang-kadang kesatuan tidak tahu ahli meninggal, musibah, bencana. Jadi mohon untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk melaporkan kepada kesatuan lah, JK Kesatuan. Sekiranya ada sebarang berita mengenai ahli yang ditimpa musibah atau bencana, sakit atau meninggal dunia. Baik. Sekarang saya akan ceritakan mengenai peranan QPEX dalam kesatuan kerja dan isu-isu semasa. Okey, sejarah QPEX. Kesatuan kerja bermula di Malaysia, di Melaya pada tahun 1920 di sektor peladangan dan pelombongan. Okey. Pada tahun 1930, tindakan mogok mula diambil oleh kesatuan yang di mana pada tahun itu mungkin terdapat gaji yang tidak setimpal lah dibayar dengan kerja yang dilakukan. Okey. Okey, pada tahun 1946, tindakan bala kerajaan terhadap Kesatuan Sekerja. Ditubuhkannya penubuhan Jabatan Penasihat Kesatuan Sekerja. Jadi, Kesatuan Sekerja tidak boleh sewenang-wenangnya melakukan apa-apa tindakan pada tahun 1946 dan pendaftar Kesatuan Sekerja dilantik. Jadi, untuk nak mengawal aktiviti kesatuan, maka ini adalah tindak balas kerajaan terhadap kesatuan. Di mana kesatuan pada masa dulu tidak bebas. Okey, di mana sekarang ni. Okey, hak untuk bersatuan untuk bersatuan bagi setiap workman adalah dilindungi di bawah undang-undang berikut. Okey, artikel 10 dalam kurungan 1C Perlembagaan Persekutuan, Seksyen 8 dan 9 Akta Kesatuan Kerja 1959, Seksyen 8 Akta Kerja 1955, Seksyen 4 Akta Perhubungan Perusahaan 1967 dan Konvensyen ILO nombor 98. Jadi kita kesatuan ini bergerak di bawah akta. Kita tidak boleh membuat apa-apa dengan sewenang-wenangnya. Semuanya terletak di bawah peraturan akta dan dipantau oleh Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja di bawah Kementerian Sumber Manusia. Okey, baiklah, tentang badan kesatuan dalam kerajaan yang berunding dengan kerajaan. Okey, terdapat dua, iaitu QPEX dan juga Majlis Bersama Kebangsaan, iaitu Majlis Bersama Sains dan Teknologi, Pengurusan dan Profesional dan Majlis Bersama Kebangsaan AM. Baiklah, badan berunding QPEX dan MBK serta kita berunding dengan JPA dan juga dengan kerajaan Malaysia. Tetapi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, walaupun Majlis Bersama Kebangsaan membawa sebarang isu kepada JPA, walaupun JPA telah endorse, telah meluluskan, tetapi kuasa paling besar sekali adalah MOF, iaitu Kementerian Keuangan. Jadi JPA biasanya akan hantar, ini permohonan daripada MBK, JPA akan hantar kepada MOF. Sekiranya keuangan mencukupi di peringkat kerajaan, barulah sesuatu allowance ke kenaikan gaji ke atau apa, barulah akan dibayar. Okey, kuasa pemutus adalah Ministry of Finance, MOF. Dan QPEX merupakan Kongres Kesatuan Pekerja dalam Perkhidmatan Awam, dalam Inggeris Congress of Unions of Employees in the Public and Civil Services. Ini Isma QPEX di KL, di Jalan Budu. Misi QPEX kekal sebagai pusat kebangsaan kesatuan kerja unggul sektor awam. Baik, macam mana QPEX digerakkan? Okey, mesyuarat pegawai utama iaitu ada 9 orang di mana presiden, 2 timbalan presiden, Setiausaha Agung, 3 timbalan Setiausaha Agung dan juga bendahari Setiausaha Kewangan dan ada 9 pegawai utama. Kemudian ada mesyuarat pegawai-pegawai tertinggi, mesyuarat Majlis Kongres, okey, yang dianggotai oleh hampir 200 lebih kesatuan. Jadi setiap kesatuan ada seorang wakil yang akan menghadiri mesyuarat Majlis Kongres. Di mesyuarat inilah akan diputuskan segala usul atau segala sesuatu apa-apa isu yang hendak dibawa kepada kerajaan. Kemudian ada masyarakat jawatan kuasa tetap. Yang kelima, ada mesyuarat jawatan kuasa grade.
Semua grade-grade ada di dalam QPAC. Grade J, grade B, grade C, grade S, grade N, grade penguat kuasa, grade Sabah Sarawak. Okay. Sorry, PowerPoint saya ada. Okay, ni merupakan pegawai utama QPAC sesi 2019-2022 di mana presidennya adalah Tuan Haji Adnan Demat. Beliau berasal daripada Kedah. So, di sebelah beliau merupakan setiausaha QPAC kebangsaan. Beliau merupakan juga Presiden bagi Kesatuan Kaki Tangan di Universiti Kebangsaan Malaysia, iaitu Tuan Abdul Rahman bin Muhammad Nordin. Di bawah yang pertama sekali adalah cikgu. Beliau merupakan daripada NUTP. Beliau merupakan Timbalan Presiden 1. Yang bersongkok pula adalah merupakan Timbalan Presiden 2 QPAC, iaitu Tuan Haji Zulkifli. Beliau juga merupakan Presiden Gakum dan Presiden Kesatuan Kaki Tangan Umum UiTM. Di sebelah beliau adalah Timbalan Setiausaha Agung 1 daripada Paksu. Paksu ni Kesatuan Paksu merupakan Kesatuan Pentadbir Polis Diraja Malaysia, yang mana kerani-kerani staf-staf pentadbiran mereka yang ada kesatuan. Di sebelah beliau merupakan Cikgu Harry daripada NUTP. Di sebelah Cikgu Harry merupakan Tuan Riostam. Beliau merupakan setiausaha bagi Kesatuan Pemandu Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu ambulans lah. Di sebelah beliau merupakan Tuan Haji Roslan. Beliau merupakan bendahari. Kita tak panggil bendahari, kita panggil setiausaha kewangan. Di sebelah beliau merupakan Cik Fauzi, Timbalan Setiausaha Kewangan. Beliau daripada MARA. Baik, sesi engagement dengan Perdana Menteri, okay? Di mana QPAC yang boleh ada engagement dengan Perdana Menteri. Ini semasa Tun Dr. Mahathir jumpa dengan Menteri, 9 pegawai tertinggi pergi berjumpa dengan beliau di pejabat. Semasa delegasi QPAC masuk, perkataan pertama yang Tun Mahathir Mohamad ada cakap, kita ni tak ada duit, jadi tak boleh minta apa-apa lah. Maknanya dia first PM dah cakap macam tu, kita ni kekurangan duit. Jadi 9 pegawai tertinggi ni terkedua. Jadi kita datang, masa tu mereka datang pun ada nak bincangan dengan Tun, macam kos sara hidup, penjawat awam. So yang sebelah kanan ni merupakan Tuan Haji Syaman bin Majais. Beliau merupakan mantan pengerusi QPAC Negeri Johor dan mantan Timbalan Presiden 1 QPAC sebelum ini ya. Beliau bertugas di Jabatan Hukum Pertama Malaysia. Beliau sedang menerangkan kepada Tun kos sara hidup penjawat awam, sarapan pagi RM20, makan pagi RM2. Jadi dengan gaji yang ada sekarang ni, penjawat awam tidak boleh macam nak effort lah dengan kos kenaikan barang sekarang ni. So beliau menerangkan dengan PM mengenai kos sara hidup yang terpaksa penjawat awam seperti kita menghadapi. So ini sesi engagement dengan Ketua Pengarah JPA. Okay, Ketua Adik. Pegawai tertinggi, mewakili grade dan klasifikasi perkhidmatan, di mana ada banyak grade dalam QPAC. Kita ada 16 orang naik presiden grade. Contoh naik presiden grade J, grade S, grade B dan sebagainya. Kemudian ada 16 orang penolong setiausaha, di mana mereka inilah yang akan berbengkel untuk macam contoh macam laluan kerjaya, setiap grade sebagainya. Mereka ni semualah yang akan duduk berbengkel, dan akan ada wakil-wakil daripada setiap kesatuan gabungan QPAC akan hadir untuk berbengkel bersama. Contohnya macam nak menuntut sesuatu allowance. Okey, contoh macam bomba baru ni, dia orang dapat allowance RM200 saya rasa. So jadi mereka inilah semua yang akan berbengkel, okey, untuk membuat satu justifikasi yang kuat, okey, untuk mendapatkan allowance tersebut. Selain daripada itu, contoh macam grade J. Grade J telah berjuang hampir 30 tahun untuk nak dapatkan J29, Penghujung Jurutera J29. Di mana Tuan Haji Syaman bin Jais, yang tadi tu beliau lah yang mempelopori perjuangan ni. Beliau daripada Kesatuan MTSU, Malaysia Technical Staff Union. Beliau telah berjuang hampir 30 tahun supaya grade J mendapat jawatan grade J29. Jadi beberapa kali kertas kerja dihantar kepada MBK, PJPA, balik semula, hantar semula, balik semula, hantar semula. So sehingga hampir 30 tahun lah beliau berjuang. Dan beliau merupakan di JUPEM, Jabatan Hukum Pemerintah Malaysia, dan telah bersara lah kini. So, kami mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada Tuan Haji Syaman. Contoh perundangan QPAC, antara perkara-perkara yang telah selesai
Okey, PP bilangan 5 bilangan 11 pindahan skim perkhidmatan yang mana pada tahun berapa semua skim-skim telah dirombak perkhidmatannya. PP bilangan 13 pelaksanaan 5 hari bekerja seminggu. Perkelipan 27 skim bersepaduh jururawat, juru X-ray. Okey, kemudian pindahan hari rehat Sabtu. Perkeliling perkhidmatan, pindahan skim perkhidmatan ranger, utar, juru pulih perubatan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok banyak jawatan sebenarnya. Okey, dalam Pejabat Awam Malaysia, pembenyangan bantuan sara hidup iaitu Kuala. Okey, antara ini pada zaman Pak Lah, mesyuarat Majlis Kongres pada 1 Mei 2007. Okey, di mana KIPEC mahu semakan gaji. Zaman Pak Lah kita merasa kenaikan gaji tertinggi. Okey, kita mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada mantan Perdana Menteri. Seandainya tuan-tuan seandainya KIPEC tidak membawa perkara ini, kita masih lagi di bawah takuk gaji yang lama. Jadi itulah saya cakap tadi, fungsi ahli untuk fungsi staf untuk menjadi ahli kesatuan, di mana kita semua duduk di bawah KIPEC, jadi suara ahli itu kuat. Okey. Kemudian pada tahun 2007, kenaikan kadar bantuan sara hidup bola, pemberian kenaikan gaji pegawai perkhidmatan persekutuan di bawah sistem Saran Malaysia, allowance tugas memandu kenderaan, kemudian cuti jaga anak, okey, surat perkhidmatan bilangan 14. Penjelasan mengenai perkara perkhidmatan dalam melaksanakan kemudian cuti jaga anak, pindahan kadar imbuhan, bayaran insentif perkhidmatan kritikal. Okey, tahun 2008, allowance tanggungjawab khas pemandu, tawaran usia untuk pesara wajib kepada 58 tahun. Okey, pada 2008 umur pesara wajib telah dianjakkan daripada 56 kepada 58 tahun. Kemudian pemberian X jabatan sekaligus kepada ibu atau bapa anggota berpencen yang telah meninggal dunia semasa dalam perkhidmatan tanpa meninggalkan balu, budak atau anak. Okay, PP bilangan 18, peningkatan cuti rehat terkumpul untuk sebagai sihat kepada 150 hari. Ada cadangan daripada beberapa kesatuan untuk menambah GCR cuti rehat kepada 180 hari. Tengok JPA cakap apalah, kita dah mohon KIPEC akan bawa perkara inilah. Kemudian perkhidmatan bilangan 19, tawaran option semula kepada anggota yang telah memilih skim kumpulan wang simpanan pekerja. Semasa di skim pencen, semasa dulu ada ditawarkan sama ada penjawab hendak memilih skim pencen atau KWSP. Jadi ada yang telah tersilap memilih KWSP kerana ada beberapa macam contoh macam perubatan dulu mereka tak dapat sekarang dah dapatlah KWSP. Jadi sekali lagi kesatuan membawa kepada KIPEC bawa di kerajaan. Tawaran option semula, siapa yang dah pilih KWSP nak pilih skim pencen semula. Jadi sekali jadi itu dibuka semula. Jadi ramailah staf anggota perkhidmatan awam yang telah memilih semula skim pencen. Okay, ada faedah-faedah yang dapat dalam skim pencen lebih banyak daripada memilih KWSP. Ini Perhimpunan Ahli Pekerja tahun 2008 di PICC Putrajaya. Okay, masa tu umur bersara telah dilanjutkanlah 28. Okay, tahun 2009 perubahan skim perkhidmatan pembantu laut. Okay, Menteri Islam dan beberapa jawatan lain. PP bilangan 19, bayaran insentif pentadbiran hospital, bayaran insentif kesatuan pegawai kesihatan awam. Kemudian surat dalam bilangan 8, pelaksanaan kenaikan pangkat kumpulan suku yang telah berkhidmat 15 tahun dan lebih dalam skim perkhidmatan. Ini gambar penjumpaan KIPEC dengan berhenti di bangunan Parlimen pada tahun 2009. Okay, pada 2010 pelaksanaan dan penetapan grade jawatan pembantu setiausaha pejabat. Okay, kemudian cuti tanpa rekod pada pegawai perkhidmatan awam yang menerima organ. Saya rasa ramai yang tak tahu, siapa-siapa yang hendak menerima organ, mereka boleh memohon cuti tanpa rekod. Okay, boleh mohon cuti tanpa rekod bagi siapa yang menerima organ. Kemudian pemansuhan barang wad kepada pegawai dan pesara perkhidmatan awam. Dengan PP bilangan 13, pemansuhan pelayanan tahap kecekapan. Okay, dulu ingat kita semua kena ambil peperiksaan PTK, kena pergi kursus, kena hadapi peperiksaan PTK. Kemudian Datuk Umar Osman lah yang bawa perkara ini melalui KIPEC kepada kerajaan supaya dimansuhkan penilaian tahap kecekapan. Okay. Kemudian PP bilangan 14, kemudian cuti bersalin bagi pegawai perkhidmatan awam. Okey, ada sejarah dia di mana staf perempuan yang bawa kertas kerja ni, kemudian cuti pegawai perkhidmatan awam ni kan dulu 60 hari, okey, telah dilanjutkan kepada 90 hari, 3 bulan. Staf tersebut pun
masa buat kerja ni dia masih kerja dan kemudiannya beliau telah bersara. Beliau yang buat kerja ni pun tak dapat merasa cuti bersalin 90 hari. Jadi sebelum beliau bersara, ada 3 staf bawah dia yang bekerja. 3-3 tu cuti bersalin pula yang dapat 90 hari. Beliau pula pada tahun tu hendak pencen, tak dapat. Okey, tahun 2019, Perkhidmatan Bilangan 4, pembekalan baju penguatan notis, PP Bilangan 13, pelaksanaan sistem salam baru perkhidmatan awam bagi pegawai pendidikan persekutuan. Tahun 2012, kenaikan gaji pegawai pendidikan awam di bawah sistem salam Malaysia, kenaikan KOLA, bantuan sara hidup, kemudian penanggungan bintang tingkat Perkhidmatan Cemerlang, kemudian anggaran Perkhidmatan Cemerlang kepada anggota pendidikan awam. Kemudian ada PP Bilangan 14, program transformasi minda. Tahun 2013, penambahan baik skim perkhidmatan, guna pindahan syarat penilaian option skim perkhidmatan pensyarah perubatan. Okey, ni kepada pensyarah pergigian lah. Kemudian pemberian subsidi yuran pengasuhan tamak asuhan kanak-kanak di tempat kerja sektor awam. Untuk pengetahuan di Putrajaya, kalau tak silap saya, di bawah tu ada taska asuhan untuk jaga anak-anak staff. Okey, di atas adalah merupakan pejabat. Okay, seterusnya pada tahun 2013, PP Bilangan 37 2013, imbuhan tahunan dan barang khas prestasi tahun 2013, APC. Kemudian bantuan upah jahit, ini lebih kepada kerajaan staf perkhidmatan awam di peringkat persekutuan federal. Kemudian PP Bilangan 3, bantuan khas kewangan tahun 2014, PP Bilangan 4, pindah skim perkhidmatan penolong pelihara hutan, ranger hutan. Okay, ini jawatan lain lah. Perkhidmatan Bilangan 6, imbuhan tahunan dan barang khas prestasi tahun 2014. Ini merupakan antara yang tahun 2015. Menambahkan kaedah pemberian gaji minimum maksimum. Kemudian bantuan khas kewangan tahun 2015. Kemudian kemudahan cuti tanpa rekod bagi urusan kematian ahli keluarga terdekat termasuk mertua. Kalau dulu tu kalau bapa mertua atau mak mertua meninggal, kita tak dapat cuti tanpa rekod. Jadi QPEX mohon pada kerajaan. Jadi Datuk Seri Najib Satu Perdana Menteri meluluskan maknanya kalau mertua meninggal dunia dapat cuti tanpa rekod 3 hari bekerja saya rasa, 3 hari. Kemudian cuti menjaga anak, kemudian kemudahan dengan insurans kesihatan kepada pegawai pengurusan awam berada di luar negara atau urusan persediaan. Ini semua antara yang kerajaan luluskan pada tahun 2015. Pada tahun 2023 dilaksanakan pelaksanaan dasar pemeriksaan exit polisi bagi pegawai yang berprestasi rendah 5 tahun, di mana sekiranya seorang penjawat awam markah prestasinya 60% ke bawah, maka dia dah mula masuk ke dasar pemisah. Kemudian dia ada 6 peringkat tapisan, dia kena pergi kaunseling. Kemudian tahun kedua bos lain menilai bukan bos yang sama, dia ada beberapa peringkat lah, sehinggalah dia nak exit polisi kan, ada 6 peringkat tapisan. Maknanya kalau orang lain menilai dia pun masih lagi prestasi dia SKT-nya di bawah 60%, maka pekerja tu layaklah dia exit polisi kan. Tetapi bagusnya exit polisi ni di mana pencen dia semua dia dapat lah, bukannya diberhentikan macam tu saja di dalam perkhidmatan. Exit polisi ni dia pencen semua dia dapat lah. So adalah dia punya perkiraan dia berapa tahun perkhidmatan dia dengan kerajaan, berapa yang kerajaan akan bayar. Itu exit polisi lah. Kemudian Perkhidmatan Bilangan 8, imbuhan tetap perumahan bagi perkhidmatan awam persekutuan. Kemudian PP Bilangan 10, pemberian khas tahun 2012, ini lebih kepada bantuan khas kewangan. Kemudian kadar kelaikan kemudian cuti rakyat tahunan bagi perkhidmatan persekutuan. Kita lebih kepada badan berkanun, bukan perkhidmatan awam persekutuan. Antara kejadian tahun 2016, rasionalisasi skim perkhidmatan di bawah sistem salam Malaysia. Kemudian bantuan kewangan tahun 2015, kemudian khas tahun 2016. Antara 2017, kebenaran pulang 1 jam awal kepada pegawai wanita mengandung. Ini yang telah diluluskan oleh Perdana Menteri pada masa itu, Datuk Seri Najib, di mana staf boleh pulang awal 1 jam lah kepada pegawai wanita yang mengandung. Dan kalau tak silap saya, suami pun boleh, sekiranya bekerja di tempat yang sama, boleh pulang sejam awal. Kemudian kenaikan pangkat secara time base berdasarkan kalangan bagi pegawai kemudahan pelaksana, cuti rehat pegawai pendidikan, bayaran khas Aidilfitri, barang khas tahun 2017. Kemudian cuti bersalin pegawai pendidikan awam, 6 waktu bekerja peringkat. WBB di Agensi Kajian Persekutuan. Kemudian cuti umrah. Kemudian cuti umrah ni kita dapat pada tahun 2007, di mana cuti tanpa rekod diberikan kepada staf beragama Islam untuk menaikkan umrah.
Dan staf yang bukan beragama Islam juga turut juga diberikan kemudahan cuti tersebut untuk pergi macam keagamaan mereka lah, untuk mengikuti keagamaan mereka di luar negara atau dalam negara lah, sebanyak 7 hari. Kemudian bantuan kewangan 2017, kemudian bayaran pemodalan lesen pemandu. Bagi pemandu kenderaan jabatan, contohnya kita di pejabat korporat TNCP, semua pemandu lesen pemandu diperbarui oleh majikan mereka. Dan tahun 2018 kemudian cuti keagamaan yang saya cakap tadi, cuti untuk yang non muslim untuk pergi, macam orang India dia pergi ke India, Cina dia pergi ke dari Cina atau tempat lain untuk aktiviti keagamaan mereka, dia beri sebanyak 7 hari lah cuti tanpa rekod, sekali sahaja sepanjang perkhidmatan. Dia bukan tiap-tiap tahun maknanya cuti tanpa rekod untuk umrah dan aktiviti keagamaan sekali saja sepanjang perkhidmatan. Kemudian pada 2018 PP barang khas tahun 2018 dan barang hari tahun 2018. Okay, pada tahun 2019 bayaran insentif tugas kewangan serta mendapat allowance tanggungjawab khas pemandu. Okay, tahun 2020 kita dapat bantuan khas identity tahun 2020 sebanyak 500 hari dan juga bantuan khas kewangan masa COVID, jika tak silap saya lah. Okay, tahun 2020. Kemudian pemanjangan penerimaan gaji tahunan kepada pegawai mencapai gaji maksimum bagi gaji baru. Okay, untuk makluman tuan-tuan dan puan, gaji siapa yang telah orang kata telah mencapai tahap maksimum, orang kata dah langgar dinding lah, kerajaan akan menaikkan gaji setiap 3% setiap tahun bagi pegawai-pegawai kerajaan yang gajinya telah mencapai tahap maksimum dalam langgar dinding. Maknanya setiap tahun akan ada peningkatan sebanyak 3%. Idea ini adalah sumbangan daripada mantan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Ali Hamzah. Beliau mencanangkan kepada Datuk Seri Najib pada tahun itu, bagi staf yang telah mencapai gaji maksimum atau gaji tidak langgar dinding, ada peningkatan sebanyak 3%. Okay, ini adalah evolusi skrim perkhidmatan. Kalau tengok dekat bulatan tu banyaklah suruhanjaya gaji. Okay, ni boleh tengok daripada tahun 1919, suruhan gaji Bakmi, suruhan Subordinate Service Committee, suruhanjaya gaji Trusted, Cowgill, Benham. Ini semua adalah merupakan suruhanjaya gaji yang membincangkan gaji-gaji perkhidmatan awam. Kalau tak silap saya, suruhanjaya gaji Harun pada masa tahun 73. Pada masa tu Suruhanjaya itu menyuruh kerajaan menaikkan, saya tak ingat berapa peratus, gaji pekerja kerajaan pada tahun tu, tahun 73. Tapi telah ditolak oleh kerajaan pada masa tu. Saya pun tak pasti, mungkin kerana kekurangan kewangan dan sebagainya. Jadi pada tahun 73 tu, kalau tak silap saya, dia dah ada cadangan untuk menaikkan gaji kat kalangan awam pada masa tu lah. Kemudian sehinggalah sekarang kita hanya mengikut, kita miskin gaji adalah mengikut sistem setara Malaysia yang telah ditambah baiklah. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, QPAC dalam rangka sistem saraan yang terbaru lah. Saya pun lupa. Sistem baru, so peringkat pertama dengan kerajaan, perbincangan pertama dengan JPA telah dijalankan. Okay, ini skim perkhidmatan. Okay. Skim perkhidmatan merupakan satu dokumen rasmi yang mengenai perkara berikut lah: urusan perskiman, urusan perkhidmatan, urusan saraan. Okay. Kemudian kenaikan gaji pada tahun 2000 hingga 2016. Okay, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok daripada tahun 2000 kenaikan gaji sebanyak ada yang 10%, ada yang 75%. Okay. Tahun 2007, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok di sana, kita mendapat kenaikan gaji paling tinggi, di mana 7.5% untuk pegawai-pegawai peringkat atasan, Nusa 54, kemudian ke bawah 75%, dan bagi staf sokongan sebanyak 35% kenaikan gaji. Pada masa tu Pak Lah, Tuan Abdul Ahmad Badawi, Perdana Menteri, kenaikan gaji. Kemudian pada 1 Januari 2012 kita dapat kenaikan gaji 7 hingga 13%. Tahun 2013 kita diberi satu kenaikan gaji tahunan atau kita gelar KGT, di mana satu KGT akan membawa kelebihan pada pencen tuan-tuan dan puan akan datang. Okay, satu KGT, katakanlah contoh kenaikan gaji seorang pengundi jurutera pada satu tahun adalah RM145. Jadi setiap bulan setahun tu kalau RM145 kenaikan gaji dia, kemudian campur pula kenaikan gaji tahunan, jadi dah RM290 pada tahun tu yang diberi oleh kerajaan pada tahun tersebut lah. Okay. Jadi satu KGT ni kita dapat dulu 2013.
Kemudian ada tambahan 5 KGT gaji maksimum bagi grade 1 hingga 4, 3 KGT digaji maksimum besar. Kemudian tahun 2016 sekali lagi kerajaan bagi kita 1 KGT. Kemudian pada tahun 2018 sebelum pilihan raya, Datuk Seri Najib telah mengumumkan satu lagi KGT, di mana KIPEC telah minta 1 KGT dan beliau pun telah mengumumkan pada, kalau tak silap saya, Majlis MAPA. MAPA ni Majlis Perdana Perkhidmatan Awam. Jadi pada masa telah dijanjikan. Kemudian apabila berlaku perubahan pimpinan kerajaan dari mana Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir, maka tidak dilaksanakan lah, kerana katanya itu adalah janji kerajaan terdahulu lah. Cuma sekarang kerajaan sekarang KIPEC telah meminta 5 perkara, 5 tuntutan lah KIPEC bersama Perdana Menteri yang kini, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi KIPEC masih lagi belum mendapat tarikh untuk berjumpa dengan Perdana Menteri. So antara isu semata, pengajaran yang ini adalah pengumuman kerajaan yang belum dilaksanakan, iaitu yang macam saya cakap tadi, 1 KGT secara khas kepada semua penjawat awam di samping KGT biasa setiap tahun berkuat kuasa 1 Julai 2008. Pengumuman pada MAPA tahun 2018 pada 4 April 2018. Jadi pengumuman dah buat tapi pelaksanaannya masih belum dilaksanakan. Kemudian pemendekan kenaikan pangkat time base kali kedua dikurangkan dari 13 tahun kepada 10 tahun berkuat kuasa 1 Januari 2018. Sama juga masa pengumuman MAPA. Jadi untuk kenaikan pangkat kami sebagai staf sukuan kena tunggu 13 tahun. 13 tahun. Cuma KIPEC minta kenaikan pangkat kali kedua. Sekarang ni masih lagi sama juga 13 tahun. Maknanya 13 tahun dah naik, bekerja dah naik pangkat. Kemudian 13 tahun lagi untuk kenaikan pangkat kali kedua. Tapi KIPEC minta dengan kerajaan dikurangkan kepada 10 tahun. Dan antara cadangan daripada kesatuan lain KIPEC nak kurangkan dia kepada 8 tahun. Kenaikan pangkat kali kedua. Sekarang ni kita minta kenaikan pangkat kali kedua 10 tahun lah. Dia panggil KUP kelayakan untuk penyandang. Kemudian kenaikan kadar pensiun 1% tambahan secara one off mulai 1 Julai 2018. Sama juga masa MAPA 2018 telah diumumkan tapi tak dilaksanakan. Kemudian KIPEC minta kuota khas haji kepada pesara perkhidmatan awam. Sama juga kerajaan kata akan mengumumkan berapa bilangan dia lah daripada 40,000 jemaah haji yang menunaikan haji, ada beberapa persen untuk pesara-pesara kerajaan untuk menunaikan haji lah, kuota haji. Kemudian antara yang belum dilaksanakan lagi, penambahan grade 56 bagi guru pendidikan. Satu lagi grade tambahan untuk guru pendidikan lah. Kemudian kadar patut sedia kuala tambah sebanyak RM50 sebulan bagi kumpulan pelaksana. Di mana untuk pengantin tuan-tuan perempuan, kita di Semenanjung yang dapat tambahan kuala yang RM50 ni. Tapi staf di Sabah Sarawak, mereka tidak dapat top up RM50 tersebut. Kemudian yang ketujuh, penembusan awal cuti gantian rehat. Ini yang dinantikan oleh ramai penjawat awam ni. Di mana gantian cuti rehat punya imbuhan, penembusan awal gantian 75 hari tu dibayar secara tunai. Yang ni diumumkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan yang lepas oleh Menteri Kewangan Permasu Lim Guan Eng, di mana kita boleh kerajaan boleh bayar atau majikan boleh bayar 75 hari cuti gantian cuti rehat yang telah dikumpul sebanyak 1,000 hari tu, maknanya separuh tu kerajaan boleh bayar lah selama 75 hari tu dengan tunai. Tapi masih lagi tak dilaksanakan dan perkara tersebut telah dibentangkan oleh Lim Guan Eng dalam Belanjawan tahun 2020. Kemudian antara isu semasa, ini adalah tuntutan KIPEC yang baru. Cadangan gaji minimum baru penjawat awam sebanyak RM1,800. Sekarang gaji minimum adalah RM1,200. Kalau tuan-tuan perempuan perasan pada beberapa bulan yang lepas, di mana purata pendapatan sepatutnya bagi seorang penjawat adalah sebanyak RM2,200. Kalau di bawah RM2,280 dah kira miskin. Lagi duduk di bandar dipanggil miskin bandar. So antara cadangan baru kepada kerajaan di mana had gaji minimum daripada RM1,200 dinaikkan ke RM1,800. Kemudian sistem saraan baru untuk perkhidmatan awam bagi menggantikan SSM Plus. Sekarang sistem saraan Malaysia Plus lah. Cuma dia top up, dia tambah baik sikit-sikit je SSM ni. So telah dipanjangkan kepada JPA dan rundingan pusingan pertama telah dilaksanakan.
Kemudian yang ketiga, cadangan pelantikan mantan-mantan ketua setiausaha atau pegawai kanan kerajaan sebagai ahli lembaga dalam JLC atau badan-badan berkanun. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kebanyakan pengarah-pengarah JLC, lembaga JLC ni sekarang ni adalah lantikan politik. Yang mana dulu ex menteri, ketua menteri atau menteri besar gitu. Dia orang ni sekarang ni, kerajaan sekarang ni letakkan dia orang dalam JLC. Okey. Gaji pun besar. Tapi cadangan QPAC, okey, lantiklah mantan-mantan ketua setiausaha yang dulu telah memegang portfolio di kementerian-kementerian, letakkan dia orang ni dalam JLC untuk menggunakan pengalaman dan kepakaran mereka. Okay? Jadi bukanlah lantikan, bukan orang politik yang duduk di situ lah. Jadi mereka boleh menggunakan kepakaran dan kemahiran mereka sewaktu mereka mengetuai agensi-agensi kerajaan. Jadi dalam JLC tu kita boleh gunakan kepakaran mereka lah untuk mentadbir urus JLC supaya menjadi lebih baik, lebih untung dan sebagainya. Okey, kemudian kaitan kontrak yang tidak disambung perkhidmatan. Okey, contoh macam staf Jabatan Lantang Khidmat Negara, Jabatan Jasa Serentak, okey, Felda dan juga Suruhanjaya Perkhidmatan Rakyat. Okey, mereka ni adalah antara yang telah diberhentikan kontrak mereka oleh kerajaan yang lepas. Jadi kita minta, KPAC minta balik kontrak mereka disambung lah, atau serapkan mereka kepada tetap. Nak serapkan kepada tetap bukan satu perkara yang mudah kerana banyak belanja dia, mungkin diserapkan kembali ataupun disambung kembali kontrak mereka. Kemudian yang kelima, jawatan-jawatan tetap ditarik balik kerana tidak diisi, tapi bukan dari kecuali oleh jabatan tersebut. Okey, maknanya jawatan yang tetap yang ada staf yang meninggal apa semua, tapi tak diisi dalam sesuatu jabatan. Tapi jabatan dah minta. Okay, itu yang dikata dari kecuaian, bukan dari kecuaian jabatan tersebut. Jadi, KPAC minta kepada kerajaan agar tidak menarik balik waran yang telah ada. Contoh macam staf yang meninggal ke apa, maknanya kerajaan tak tidak potonglah waran tu, maknanya waran tu masih ada. Cuma KPAC minta staf itu yang dah meninggal dan sebagainya diganti dengan staf baru. Kemudian senarai kesatuan KPAC yang tiada dalam sistem HRMIS menyukarkan ahli untuk mendapatkan cuti tanpa rekod. Jadi kerajaan sekarang ni menggunakan sistem HRMIS. Kalau surat apa dia panggil guarantee letter tu bawa ke hospital sekarang dah tak pakai. Ada sesetengah tempat yang masih lagi pakai guarantee letter. Jadi sekarang ni kebanyakannya dia telah didatang secara online. So telah dipohon kepada JPA untuk kemas kini senarai kesatuan yang mendaftar. Kemudian penangguhan pelaksanaan sistem 2 shift di semua klinik kesihatan di seluruh Malaysia. Okey, ada cadangan daripada kerajaan lepas di mana untuk mengurangkan pesakit datang kepada klinik kesihatan kerajaan, okey, kesihatan di seluruh Malaysia, dia nak buat 2 shift. Maknanya malam pun ada lagi klinik. Tapi ini akan macam membebankan staf, doktor yang mana mereka kena kerja macam ada shift lah, bukan normal hours. So kenyataan mengenai tersebut telah dikeluarkan dalam akhbar. Okey, tuan-tuan, itu sahaja sekian saja penerangan saya mengenai kesatuan dan KPAC. Sekiranya tuan-tuan dan puan ada soalan, bolehlah. So, saya kembalikan kepada pengacara majlis. Okay, terima kasih Encik Syed. Satu sesi perkongsian yang baik, kita beruntung sebagai staf kerajaan ni kita dibantu oleh persatuan kesatuan kaki tangan am ni, banyak yang diorang dah buat untuk kita. So kita saya buka kepada sesi soal jawab. Jika ada soalan. Okay, dekat FB tak ada soalan dan dekat Webex pun tak ada, tapi saya nak tanya macam mana Encik Syed ni bahagikan masa kerja tu dengan aktif dengan persatuan ni? Bagaimana? Saya utamakan kerja-kerja yang urgent yang perlu dibuat, saya buat dulu. Kemudian kalau tak boleh baru saya akan serahkan kepada Tuan Haji Aziz lah. Kalau macam kerja tu tak urgent lah. Kalau ada kerja yang urgent, saya akan buat dulu. Dan kadang-kadang terpaksa bawa balik ke rumah lah kerja. Kerja-kerja kesatuan ke apa. Biasanya saya akan buat macam petang. Jadi kerja-kerja yang hakiki ni memang saya kena buat dulu lah, kena hadapi dulu lah sebelum
buat kerja-kerja kesatuan yang lain. Okay. Okay, kalau macam tu dah tak ada soalan, kita boleh tutup sesi perkongsian ni. So siapa yang belum lagi join, kita boleh join lah dengan bayaran RM5 Cik Aziz. Encik Syed. Okey, bayaran pertama RM3, kemudian yuran bulan pertama RM5. So bulan pertama gaji akan dipotong atas dalam segi gaji sebanyak RM8 bulan pertama. Kemudian bulan-bulan seterusnya adalah sebanyak RM5 saja. Okay, join. So siapa yang ada masalah apa-apa bolehlah berjumpa dengan ni lah dengan kita punya medium ni, Kesatuan Pekerja. Okay, kita tutup program kita pada petang ini dengan tasbih kifarah dan surah wa'az. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.